A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya daripada pihak Darul Huda dan saya juga merangkap mudir di Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian dan saudara-saudara sekalian sebab sudi hadir pada hari ini dan untuk sama-sama kita merasmikan pusat bimbingan ni, dan insya-Allah dan kita boleh jadikan pusat bimbingan ni sebagai wadah untuk kita bergerak dan sebagai wadah untuk kita nak menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan program ni merupakan salah satu program yang kita buat untuk membangun masyarakat kita kembali dan membangunkan Islam kembali, insya-Allah. Dan perasmian kita hari ini akan dirasmi oleh Al-Fadhil Ustaz Fahmi Zandam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki yang merupakan penasihat kehormat kepada Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ana selaku mudir Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda mengalu-alukan Ustaz Fahmi Ahmad Fahmi Zanzam untuk menandatangan buka dan tanda tangan pelak yang ada di luar tu. Jadi sahabat-sahabat yang masih berada di luar tu boleh masuk ke dalam dulu lah untuk bagi ruang kepada Ustaz Fahmi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا يا الله، يسر لنا أمورنا يا رحمن، يسر لنا أمورنا يا رحيم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والزوار والمسافرين والمقيمين بالخصوص أهل هذه المحلة. بارك اللهم فيهم، اللهم بارك لهم في هذا المكان الطيب الطاهر برحمتك. واجعله نبراسا للعلم الحق واجعله مكانا ومركزا للعلم الديني ونشر الدعوة الإسلامية في هذه البقعة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل لم أزل بالباب واقف
فقري واضطراري يا مولاي. الله 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 الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا مولاي. الله 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 الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. يا سريع الغوث غوثان منك يدركنا سريعا. يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا. Saya muliakan dan saya kasihi Al-Fadil Al-Mukarram Tuan Guru Haji Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki, dan juga yang saya hormati yaitu Al-Fadil Ustaz Layub, Ketua Penolong Pengarah Masjid dan Surau, dan juga yang saya hormati juga Al-Fadil Ustaz Fakhrul, pegawai tadbir Masjid Bandar Baru Perda, dan juga tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz. Jadi ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada semua, dan ustazah-ustazah di belakang, dan termasuklah semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali saya bagi pihak pengarah program yang mana yang kita anjurkan julung-julung kali buat pertama kalinya di Bandar Baru Perda ini, iaitulah dengan anjuran Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda dengan kerjasama Masjid Bandar Baru Perda. Alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih juga bagi pihak pengurusan Masjid Bandar Baru Perda kerana membenarkan kita untuk kita mengadakan program yang seumpama ini pada pagi ini. Dan kita harap di masa-masa akan datang, maka kita akan terus bekerjasama dengan masjid untuk mengimarahkan masjid-masjid, tak kira lah sama ada masjid di Bandar Baru Perda ataupun masjid di mana-mana tempat sekalipun, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perhimpunan kita pada pagi ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda yang mana saya pada mulanya sebagai pengasas, yang mana saya tubuhkan pada tahun 95, iaitu pada bulan Ramadan. Jadi saya cerita ni untuk pengetahuan sedikit untuk tuan guru dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir. Jadi saya tubuh pada tahun 95, yang mana saya tubuh ketika itu pada bulan Ramadan. Lalu bila saya daftarkan Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda, jadi mula saya fikir nama dia. Akhirnya saya terbaca satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita ambil hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi daripada hudan itulah maka saya ambil sempena dengan keberkatan bulan Ramadan, dan juga bersempena dengan hudan, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka kita semua berhajat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itulah saya ambil Huda, lalu saya letak nama Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda.
Dan alhamdulillah, yang kedua, niat saya ketika saya belajar untuk kita berbakti kepada masyarakat. Jadi oleh kerana saya ni belajar daripada pondok dan sebagainya, lalu saya teringat untuk berbakti di tempat saya. Pada asalnya saya duduk di Sungai Petani, dan akhirnya saya balik kembali ke Pulau Pinang, dan saya duduk di sekarang ni saya menetap di Kampung Pelet, di Bukit Tera Muda, Kampung Pelet, dekat Penanti sana. Dan alhamdulillah bila adik saya balik, Al-Fadhil Ustaz Ilyas Abdullah, yang mana sekarang ini saya dah serah kat dia selaku dia sebagai mudir Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda. Jadi sekarang ni saya serah sepenuhnya kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas untuk menguruskan kita punya segala program-program dan juga segala apa saja yang bersangkut dengan Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda. Jadi walaupun kita tubuhkan Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda ni nampak macam komersial, tapi sebenarnya niat kita iaitulah untuk kita melahirkan satu pusat yang mana pusat ini boleh mentarbiah generasi manusia. Maka dengan sebab itulah asas kita, yang mana kita letakkan 3 asas sebagai asas utama Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda. Yang pertama iaitulah tahqiqul ilmi, iaitu kemantapan ilmu. Yang kedua iaitu kita ambil suluk adab, yang mana kita menerapkan nilai-nilai adab di kalangan masyarakat. Dan yang keempat iaitulah kita beri mereka pentarbiahan berkenaan dengan kerohanian, iaitulah supaya mereka itu terdidik menjadi generasi yang mana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Rasulullah. Jadi dengan sebab itulah niat matlamat kita, yang mana insya-Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala izin, maka kita akan membesarkan lagi dan kita akan perluaskan lagi. Saya dengan Ustaz Ilyas bercadang, kita pun bersembang, insya-Allah kalau Allah izin kita akan buka pondok tradisional kalau Allah Subhanahu Wa Taala izin, dan kita akan banyakkan lagi program-program untuk mentarbiah masyarakat. Sebahagian kawan-kawan saya termasuklah di Kuala Lumpur, mereka kata, awak saya tak mau buka sekolah agama. Saya kata kat mereka, di sekolah agama di Pulau Pinang lebih kurang ada 16 buah sekolah agama. Jadi sekolah agama dah banyak berbanding dengan masyarakat penduduk Pulau Pinang yang tak berapa ramai. Jadi sebab itulah saya bercadang nak buka pusat tarbiyah, yang mana kita letak di atas nama Pusat Bimbingan Islamiah Darul Huda. Tapi alhamdulillah, sebenarnya usia Darul Huda terlalu muda. Kalau nak banding dengan mana-mana tempat yang lain, usia Darul Huda terlalu muda lah. Sebab 95 kita buka, bukan kita buat program yang seumpama ini. Baru kita buka di Bandar Baru Perda, yang mana kita berjalan dah hampir 4 bulan. 4 bulan ni makna kata usia yang orang kata terlalu muda sangat. Tapi alhamdulillah kita banyak dah melaksanakan program-program. Di antaranya seminggu kita buka, kita buat bengkel untuk pelajar-pelajar, dan kita buat program-program motivasi dan sebagainya. Dan akhirnya inilah selama sebulan kita berhenti sebentar, dan inilah program kita yang agak besar lah juga, yang mana kita panggil Al-Fadhil Tuan Guru Haji Fahmi Zanzan. Jadi oleh kerana ambil perkataan Al-Huda juga, yang mana petunjuk yang mana kita nak masyarakat ni, bila mana kita nak buat satu perkara tarbiyah, kita nak ambil di atas dasar petunjuk itu, mana kata kita nak buka kepala masyarakat. Bukan hanya sekadar masyarakat ini dia beralih kepada agama di sudut amalan dan sebagainya, tetapi di seluruh aspek kehidupan dia, termasuklah di segi pergaulan dia, termasuklah di segi percakapan dia, termasuklah di segi pemakanan dia dan kehidupan dia, seluruhnya merealisasikan dan juga dia menghayati kehidupan dia sebagai orang Islam. Maka dengan sebab itulah pada bulan Muharram baru ni kita tergerak pula nak buat satu lagi perkara, iaitulah kita nak pegang minda masyarakat supaya mereka sedar tentang perkara-perkara berkaitan dengan Islam. Maka dengan sebab itulah kita telah menubuhkan iaitu Al-Huda Halal Mat. Jadi Al-Huda Halal Mat ini yang mana kita tubuhkan di Bandar Perda semata-mata tujuan sebagai alternatif untuk masyarakat kita, dia jaga makan, pilih makan. Yang mana kita letak di situ seluruhnya makanan-makanan yang halal. Kita ambil himpun makanan-makanan daripada seluruh Malaysia, daripada produk yang orang Islam kita buat, maka kita letak di situ. Allahu Akbar. Kalau kita nak cerita tuan-tuan, perjalanan kita cukup hebat. Produk orang Islam tuan-tuan memanglah payah nak dapat. Kalau kita nak ambil jauh-jauh daripada Melaka, daripada Johor, daripada mana-mana hala, mana-mana tempat,
Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan juga kita kata kita usaha juga, akhirnya tertubuhlah Al-Huda Halal Mat. Jadi Al-Huda Halal Mat ini salah satu daripada kita kata bentuk koperasi yang mana kita akan sumbangkan untuk program-program Darul Huda. Lepas pada ni kalau Darul Huda kita akan buat program, insya-Allah tambah sekarang ni kita buat program contohnya makan dan sebagainya, semua kita ambil daripada Darul Huda, dan alhamdulillah itulah sumbangan Al-Huda Halal Mat untuk program-program. Dan itu sebagai salah satu daripada sumber ekonomi. Yang mana kadang-kadang orang bila dia teringat sekolah agama, bila dia teringat pusat-pusat agama ni, dia kata ni semua orang nak minta derma. Jadi kita tak mau manusia berpemikiran macam tu, dan sebagian manusia bersangka buruk, padahal bersedekah itu dituntut oleh agama. Maka dengan sebab itulah kita bertujuan, insya-Allah kita berhasrat kita akan bertambah lagi pusat bimbingan Islamiah Darul Huda, dan insya-Allah satu masa nanti kita akan tubuhkan ma'had Darul Huda. Satu masa nanti kita berhasrat macam tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Syekh pada hari ini kita mendapat keberkatan, dan insya-Allah Syekh akan merasmikan Darul Huda pada petang ni, dan kita minta doa daripada beliau supaya dengan keberkatan kehadiran beliau, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berkatkan usaha kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala kembangkan kita punya dakwah, dan juga kita punya matlamat, dan juga misi dan visi kita, insya-Allah. Jadi saya kira kita akan bagi peluang kepada Tuan Guru, insya-Allah pada hari ini. Saya pun tak mau bercakap panjang. Jadi oleh kerana masa kita yang agak terhad pada pagi ini, jadi sekali lagi saya alu-alukan kepada kehadiran semua peserta-peserta yang hadir pada pagi ini, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, termasuklah muslimat di belakang. Dan untuk pengetahuan muslimat yang ada di dalam tu, kot nak tengok Tuan Guru boleh tengok melalui skrin di belakang. Sebab belakang tu tak boleh buka. Jadi kita minta maaf lah, belakang tu tak boleh buka. Jadi oleh kerana tak boleh buka, dia boleh duduk di belakang sana. Jadi kalau kata tak cukup, yang depan tu tolong pinjam sikit ke depan, insya-Allah. Ataupun bagi ruang lalu, orang ramai boleh duduk di depan. InsyaAllah mudah-mudahan perjalanan kita punya program hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Alhamdulillah,
puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang sangat berbahagia ini kepada kita semua. Kita berhimpun di dalam masjid yang mulia ini sama-sama dalam majlis ilmu yang dimana insya-Allah di hari ini kita akan bersama-sama dengan kitab bekal akhirat dan juga sebuah kitab lain yang berjudul Ya Bunayya, wahai anakku yang tercinta. InsyaAllah kuliah pertama ini kita akan mulakan dengan kitab ataupun risalah bekal akhirat. Dan mudah-mudahan risalah bekal akhirat ini betul-betul sesuai dengan namanya, menjadi bekal kepada siapa yang akan pergi ke negeri akhirat. Karena dalam risalah ini dimuatkan hal-hal yang perlu diperhatikan dari segala amalan-amalan harian bagi orang yang membuat bekal ke negeri akhirat, bagi orang yang nak mengisi di waktu pagi, di waktu petang dengan beberapa zikir ataupun ayat ataupun hizib ataupun qasidah-qasidah pilihan. Jadi tujuan kita mengumpulkan surah-surah pilihan ini dan juga zikir, hizib, salawat, qasidah, dan juga ada di dalamnya amalan kepada tariqat Syaziliyah bagi mereka yang nak mengamalkannya, juga ada disebutkan di sini dalam kitab bekal akhirat ini. Dan juga sanad-sanad kepada hizib dan doa-doa tersebut pun ada yang kita ambil melalui guru-guru kita. Sebenarnya kitab bekal akhirat ini ditulis atas isyarat daripada almarhum Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Pada hari Kamis 21 Syawal 1423 Hijrah yang bertepatan dengan bulan Disember 2002, lebih kurang 7 tahun yang lalu, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu ta'ala datang berziarah ke Malaysia ini. Di antara tempat ataupun pondok yang beliau ziarahi ialah pondok kita yang ada di Derang, Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang, Pokok Sena Kedah. Alhamdulillah beliau telah pun datang berziarah ke pondok kita untuk kali yang ketiga. 3 kali berturut-turut beliau datang berziarah. Iaitulah Al-Allamah Alimul Hijaz Raihanatul Baladil Haram As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau datang berziarah, beliau mengijazahkan banyak amalan-amalan yang dimana amalan-amalan itu terkandung dalam kitab beliau yang bernama Syawariqul Anwar. Beliau mengarang sebuah kitab yang di sana dihimpunkan juga seperti ini, yang berjudul Syawariqul Anwar. Itu yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam bahasa Arab. Ketika beliau datang berziarah, beliau banyak mengijazahkan yang terkandung dalam kitab beliau tersebut. Oleh karena kitab itu berbahasa Arab, maka beliau meminta kepada kita tolong untuk menyampaikannya dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Maka bekal akhirat ini ditulis ataupun dikarang adalah atas perintah beliau supaya diterjemahkan sebahagian besar dari apa yang terkandung dalam Syawariqul Anwar yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki tadi. Dan di antara hal yang paling banyak diulang-ulang oleh beliau, yang insya Allah ini sebagai permulaan ijazah yang kita sampaikan pada pagi yang mulia ini, yaitulah zikir yang masyhur dalam tariqat Ahmadiyah dan Idrisiyah dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Karena Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, kemana sahaja beliau berceramah, kemana saja beliau menyampaikan pengajian, beliau tidak pernah meninggalkan mewasiatkan kepada orang-orang yang mendengar ceramahnya supaya mengekali membaca zikir tersebut selepas sembahyang 5 waktu. Beliau mengatakan barakahnya sangat besar kepada orang yang mengucapkannya, kepada keluarganya, kepada rumah tangganya, dan itu beliau lihat sendiri dalam kehidupannya. Jadi beliau mahu kita semua berkongsi dalam amalan tersebut. Bukan kita masuk dalam tarikat Idrisiyah Ahmadiyah, tidak, tapi sebagai amalan yang biasanya dibaca dalam tarikat tersebut. Walaupun kita bukan ahli tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, tapi kita semua juga sangat elok membaca zikir tersebut pada setiap kali selepas sembahyang 5 waktu dengan 3 kali diulang-ulang. Seperti yang saya ucapkan tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi inilah zikir yang pertama sekali di pagi ini kita ijazahkan kepada tuan-tuan dan perempuan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada zikir yang besar ini. Jadi saya baca dulu sekali, setelah itu kita baca bersama-sama mengiringi bacaan saya. Dan ini dibaca nanti pada setiap kali selepas sembahyang berapa kali? 3 kali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sekali la ilaha illallah, tuan-tuan jawab dengan la ilaha illallah. Saya baca Muhammadur Rasulullah, tuan-tuan jawab dengan Muhammadur Rasulullah. Kemudian saya baca fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuan-tuan dan perempuan akan baca. Yang itu ada dalam kitab kita muka surat 172. Muka surat 172. Kita dahulukan itu karena itulah yang sering diijazahkan oleh almarhum Abu Ya kita. Dah jumpa 172 ayat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setelah saya membaca dan saya akan mengatakan, saya ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan kena jawab saya terima. Nanti sanadnya saya sebutkan selepas itu insya-Allah. Baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul.